Tajuk berita, Dilema Sungai Buloh, sokong Anwar jadi PM, tapi tak mahu KJ tersingkir. Berita penuh seterusnya, kubu kuat PKR Sungai Buloh di Selangor kini menjadi kerusi panas susulan tindakan BN yang menamakan Menteri Kesihatan sementara Khairi Jamaluddin sebagai calon untuk bertanding di sana. Lawatan wartawan ke Sungai Buloh menunjukkan bahawa ramai penyokong Pakatan Harapan kini dalam dilema kerana mereka menyokong Presiden PKR Anwar Ibrahim sebagai calon Perdana Menteri mereka tetapi pada masa yang sama tidak mahu melihat Khairi kalah. Malah ada yang menjelaskan bahawa mereka akan lebih teliti dalam membuang undi mereka dan mungkin membuat keputusan berdasarkan personaliti dan bukannya mengikut garis parti. Bagi Khairi, dia cepat serasi dengan penduduk tempatan. Sebaik sahaja proses penamaan calon Sabtu lalu, dia menunggang motosikal dan melawat beberapa veteran UMNO di Kampung Melayu Subang Tambahan. Kampung yang terletak dalam daerah mengundi pinggiran Subang itu pada PRU sebelum ini menyaksikan PKR memperoleh 1,170 atau 56.2% undi. Dalam erti kata lain, ia pernah menjadi kubu kuat PKR. Sebagai perbandingan, MICBN hanya memperoleh 399 atau 19.16% undi. Menurut seorang pemimpin akar umbi UMNO di kampung itu, yang hanya mahu dikenali sebagai Syahrul, lawatan Airi singkat tetapi berjaya menarik ahli parti yang tidak aktif untuk menyokongnya. Walaupun ini kerusi majoriti orang Melayu, secara tradisinya, ia ditandingi MAI dan BN kalah berturut-turut selama 3 penggal. Namun Airi yang bertanding kali ini dan tiba-tiba seluruh UMNO cawangan menjadi teruja dan jentera lebih bersemangat berbanding sebelum ini. Contohnya, saya terkejut apabila ramai ahli UMNO menyertai kami dalam lawatan rumah ke rumah sebelum ini. Mereka bukan ahli jawatan kuasa tetapi mereka menyertainya apabila dimaklumkan lewat malam tadi Ahad, kata Syahrul. Ramai pengundi di Sungai Buloh merasakan Khairi telah dihantar ke kerusi hitam atau gelap, ini kerana dia berani menentang Presiden partinya Ahmad Zahid Hamidi. Bagaimanapun, ini mungkin membantu Airi menjarakkan dirinya daripada imej negatif yang terpalit dengan UMNO, BN. Seorang penyokong UMNO yang memilih untuk tidak dikenali berkata dia berkempen untuk BN kerana saudara terdekatnya adalah seorang pemimpin UMNO. Namun, dia memilih untuk mengundi PH pada hari pengundian, dengan berkata kita bebas memilih siapa. Skandal 1MDB, bekas Perdana Menteri, Najib Razak begitu teruk, jadi macam mana kita anak muda boleh terima BN? Ramai rakan sekerja saya akui mereka kecewa dengan BN, jadi saya fikir adalah baik Airi bertanding di sini, kata penyokong UMNO itu. Sementara itu, pengundi dari daerah mengundi berhampiran juga dalam dilema tentang siapa yang harus mereka sokong. Ini amat ketara khususnya di kawasan di Kampung Kubu Gajah dan Paya Jaras Ilir yang undi PH dan BN hampir setanding. Pada pilihan raya umum 2018, BN hanya kehilangan sekitar 200 atau 10% undi kepada PH di dua daerah mengundi ini. Sementara itu, seorang lagi pengundi, Kamarul Zaman, 57, dari Kampung Kubu Gajah, bersimpati dengan Airi. Dia inyifatkan penyandang kerusi Parlimen Rembau itu sebagai menteri yang berkebolehan tetapi diletakkan di zon mati. Pesara guru itu juga kelihatan tidak yakin tentang calon PKR Ramanan, yang pernah terpalit dengan kes penipuan. Kita tidak boleh mengundi calon semata-mata berdasarkan partinya. Kita perlu melihat latar belakang calon juga. Anak Kamarul, Aufa, 30, yang merupakan seorang doktor di sebuah hospital awam, mengakui akan menyesal sekiranya Airi kalah di Sungai Buloh. Golongan profesional seperti saya dalam dilema. Kami orang bandar yang menyokong harapan, tetapi dari segi karisma dan pengalaman calon, kami lebih suka Khairi. Dia berani menentang presiden partinya sendiri, kata Aufa. Beberapa pengundi Cina yang ditemui juga berkongsi sentimen yang sama. Lim Sio Mei 56, yang mengundi PKR pada 3 pilihan raya umum sebelum ini berkata dia kini teragak-agak kerana PKR sangat huru-hara. Sebenarnya, Khairi tidak teruk, saya tidak pasti, susah nak pilih siapa. Tidak kira siapa yang saya undi, rasanya tidak kena, keluh pendandan rambut dari Kampung Baru Sungai Buloh itu. Ketika ditanya mengenai pandangannya tentang PKR, Lim berkata, saya tidak tahu bagaimana untuk jelaskan. Parlimen Sungai Buloh memperlihatkan pertembungan 7 penjuru antara BN, PH,
Perikatan Nasional PN, Parti Rakyat Malaysia PRM, Gerakan Tanah Air Pejuang, serta 2 calon bebas. PH mempertaruhkan Ramanan sebagai calon mereka. Dia adalah bekas Bendahari Agung Mike. Ramanan meletak jawatan selepas Mahkamah Tinggi di Kuala Lumpur mendapati dia memperoleh RM5.5 juta secara tidak sah dengan mengemukakan surat palsu dalam kes sivil pada 2014. Dia kemudian menyertai PKR. Ramanan memberitahu Malaysia Kini bahawa kes sivil itu hanyalah salah faham perniagaan dan telah diselesaikan secara baik. Semasa kempen, PKR cenderung mengelak daripada menyebut personaliti Ramanan. Sebaliknya, strategi kempen PH adalah pada naratif yang lebih besar seperti undi PH, Anwar sebagai PM, atau satu undi untuk KJ sama dengan satu undi untuk Zahid. Namun, ini sukar diterima oleh pengundi Melayu. Hanafi Abbas, 67, dari Paya Jaras Hilir berpendapat ini hanyalah retorik politik pemimpin PKR berdasarkan kepentingan peribadi. Itu kata pihak atasan politik, kita sebagai orang bawahan ada pandangan berbeza. Mereka tidak berpijak di kampung kita, tetapi mahu kita tolak Khairi. Bagi kita, Khairi adalah pilihan baru. Dia bekerja keras di parlimen dan dia bukan penakut dalam parti, kata Hanafi. Menariknya, juruteknik yang bekerja sendiri itu memilih Anwar sebagai Perdana Menteri, tetapi undinya mungkin tidak diberikan kepada Ramanan. Malaysia Kini menemu bual Hanafi sehari sebelum hari penamaan calon. Walaupun PKR telah mengumumkan Ramanan sebagai calonnya, Hanafi tidak menerimanya. Sebaliknya, dia berharap agar calon baru dan berprofil tinggi akan diletakkan. Undi saya bergantung kepada siapa yang akan diturunkan PKR. Kita tidak tahu latar belakang Ramanan. Contohnya, seorang adalah calon menteri yang kita kenali, seorang lagi kita tak kenali. Siapa yang kamu undi? Di sebalik semua itu, kawasan dengan majoriti pengundi Cina dan India mungkin kekal sebagai kubu kuat PH, dengan beberapa pengundi menyatakan rasa tidak puas hati mereka terhadap BN, terutamanya dengan skandal rasuah, kenaikan harga dan gangguan rantaian bekalan. Seorang pemilik kedai berusia 37 tahun dari Kampung Baru Sungai Buloh, yang hanya mahu dikenali sebagai Chong, berkata, Khairi tidak teruk, tetapi dia dari parti yang salah, dia pakai baju parti yang salah. Sungai Buloh adalah kerusi campuran bandar, dengan 66% Melayu, 22% Cina, 11% India manakala 2% lagi kaum-kaum lain. Pada PRU14, Arsiva Rasa dari PKR menang dengan majoriti 26,634 undi. Meskipun Khairi berjaya mententeramkan penyokong BN di peringkat akar umbi, dan berkemungkinan menarik pengundi atas pagar PH di Sungai Buloh, namun masih sukar untuknya merobot kerusi itu memandangkan PKR telah 3 penggal berkubu di situ. Lebih-lebih lagi, Sungai Buloh kali ini berdepan pertarungan 7 penjuru, dengan pengaruh PASPN di Sungai Buloh tidak boleh dipandang enteng. Pada 2018, calon PAS memperoleh 16,997 undi, jauh lebih daripada undi Mike. Ketika Khairi dan Ramanan berdepan pertarungan sengit, calon PAS Muhammad Azali Mat Hamin mungkin membuat kejutan. 19 November ini akan menjadi penentuannya. Sekian berita, kredit diberikan kepada portal Malaysia Kini atas ihsan berita ini. Jangan terlepas daripada sebarang informasi terkini daripada pihak buletin kita. Jangan lupa like, komen, dan subscribe sebagai tanda sokongan anda kepada kami serta kongsikan video kami di media sosial, Facebook, Instagram, WhatsApp group, dan Twitter. Semoga kita semua sentiasa dilindungi daripada segala wabak penyakit, dijauhkan dari sebarang bencana dan sentiasa dimurahkan rezeki. Amin. Ya Rabbal Alamin.